إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى والدينا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Barisan Jawatan Kuasa Masjid, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama hadiri majlis ilmu. Dalam masa yang singkat ini kita berkongsi, kita memahami, moga-moga kita dapat beramal seperti mana menjadi tuntutan kepada kita agar kita memperbanyakkan amalan kita. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai amal soleh yang diberikan ganjaran yang sangat besar di akhirat nanti. Kita masih lagi membicarakan kitab Arba'in fi Usuluddin ataupun 40 prinsip agama yang menerangkan tentang perjalanan kehidupan kita supaya kita dapat lakukan segala bentuk amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bincangkan perkara-perkara yang wajib kita lakukan seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, baca Al-Quran, berzikir. Dan pada malam ini kita menyentuh berkaitan dengan apa yang telah kita bincangkan daripada 10 prinsip yang terakhir yang menjadi tuntutan zahir kita daripada sembahyang, puasa dan sebagainya tadi. Imam Ghazali menutup perbincangan 10 prinsip ini dengan dia menyatakan bahawa bagaimana kita nak melakukan amalan-amalan seperti wirid dan sebagainya, perkara yang berkaitan lah. Katanya, ketahuilah bahawa ibadah-ibadah yang telah kami kemukakan ini ada yang mungkin digabungkan semuanya seperti berpuasa, solat dan membaca Al-Quran. Dan ada juga yang tidak mungkin digabungkan seperti membaca Al-Quran, zikir, melaksanakan hak-hak manusia dan solat. Sebab bab ini ataupun 10 perkara yang berkaitan yang kita telah bincangkan sebelum ini berkaitan dengan solat, puasa, baca Quran, berzikir.
Ada yang digabungkan macam solat, kita ada baca Al-Quran, kita ada wirid dalam solat tersebut. Jadi ada gabungan-gabungan. Ada juga amalan yang bersendirian, contohnya membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, contohnya 1 juzuk, 2 juzuk dan sebagainya. Berzikir, ada kaedah yang tertentu, zikir khusus, zikir umum, selawat kat Nabi. Dan juga perkara-perkara yang kita kena laksanakan sebagai hak-hak ataupun keperluan orang lain. Dan solat sendirian, contohnya macam kita solat tasbih contohnya dan sebagainya. Maka mestilah ada yang paling utama dari urusan-urusanmu sehingga kamu membahagikan waktumu atas bahagian-bahagian yang terdiri dari kebaikan sejak pagi hingga petang dan dari petang hingga pagi. Kamu tahu bahawa maksud ibadah-ibadah itu adalah menguatkan manusia agar tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju negeri abadi iaitu akhirat dan menghindar dari negeri penuh tipu daya iaitu dunia. Jadi amalan-amalan yang telah disenaraikan, yang telah dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita lakukan itu telah disebutkan. Kalau kita buka kitab Imam Ghazali yang lain, contohnya kitab Bidayatul Hidayah, permulaan menuju hidayah, ada menyatakan zikir-zikir, amalan-amalan yang kita perlu lakukan mengikut masa. Pada pagi lepas subuh, bangun subuh, baca apa, lepas sembahyang subuh buat apa, sampailah kita tidur balik. Itu kita boleh dapati dalam kitab Al-Bidayah wal Hidayah. Al-Hidayah wal Al-Bidayah wal Hidayah. Hidayat apa dia panggil permulaan menuju hidayah. Kitab dah terjemah bahasa Melayu. Boleh jumpa boleh cari. Online pun boleh dapat kalau cari dekat media sosial pun boleh cari. Dia dah jadi macam buku untuk panduan kita seharian. Tujuannya adalah untuk kita sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada aku. Tak ada tujuan lain, tak ada tujuan kita bersukaria ke apa ke, tak ada. Hanya kita dijadikan untuk beribadat kepadanya. Cuma Allah Ta'ala bagi ruang untuk kita bersukaria dan sebagainya, tetapi jangan kita lupa kepadanya. Dia bagi ruang untuk kita bersukaria, untuk kita berseronok, untuk kita lakukan apa yang kita nak, kita cita-cita kita dan sebagainya, tetapi jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadkan ibadat kita hanya sembahyang, puasa, baca Al-Quran, dah tentulah ibadat-ibadat tersebut terhad. Kita tak boleh nak sembahyang sepanjang masa, kita tak boleh puasa sepanjang masa, kita tak boleh baca Quran sepanjang masa. Ada tak ibadat yang terus menerus, yang tak perlu nak duduk setempat, yang tak perlu nak tertentu dan sebagainya? Jawapannya ada. Itulah yang disebut sebagai zikrullah, berzikir, mengingati Allah. Sebaik-baik bentuk zikir itu adalah La ilaha illallah. Ada lagi lafaz-lafaz lain. Zikir Allah, Allah, selawat kat Nabi. Banyak lafaz-lafaz zikir yang boleh kita sebut, yang boleh kita ingat. Yang penting sekali adalah
hati kita jangan lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun aw bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang sentiasa sibuk melakukan urusan berniaga dan buatlah apa sahaja, tetapi hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Orang yang baik, orang yang melakukan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka zikir ini merupakan ibadah yang tidak mengikat kita. Tak perlu ada air sembahyang, tak perlu masa tertentu, sepanjang masa dalam hati kita sebut Allah, 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 Allah. Tak mulut kita boleh sebut la ilaha illallah. Kita boleh sebut subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Banyak lagi lafaz-lafaz. Tapi kalau sebut kat mulut pun dia penat. Kalau dalam hati dia kurang penat. Tak penat lah, tapi nak tak nak sahaja. Jadi ada ibadat yang menjadi perkara penting memenuhi kehendak Allah Ta'ala, iaitu ingat Allah Ta'ala sepanjang masa. Nabi kata, inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mata aku rasa nak tidur, tetapi hati aku ini tak pernah tidur. Kerana apa? Hatinya penuh dengan zikrullah. Dia tidur-tidur, nampak mata tidur, tapi hatinya terus berzikir, ingat Allah Ta'ala sepanjang masa. Tapi nak dapat ingat Allah Ta'ala sepanjang masa ini, dia kena usaha banyak-banyak. Di antara yang dianjurkan oleh para ulama, hendaklah kita adakan masa dalam satu hari lebih kurang 20 minit ke 30 minit ke berzikir khusus. Zikirlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 minit hingga 30 minit satu hari. Zikir Allah, 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 Allah. Bila kita amalkan zikir, apa-apa zikir sekalipun, setiap hari kita amalkan, insya-Allah zikir itu akan jadi kekal. Kalau kita amalkan, dia akan jadi kekal, dia akan terpahat dalam hati kita. Bila zikir itu terpahat dalam hati kita, lama kelamaan mungkin akan makan masa yang lama, 10, 20 tahun, 30 tahun. Dia akan jadi kekal dalam hati kita. Itu yang kita nak. Sampai ada yang tak perlu lagi nak berzikir, tapi zikir tu jalan dalam hati. Sebab apa? Sebab dia kekalkan zikir tersebut. Zikir ini dia susah bila kita tak mulakan ataupun kita tak buat. Bila kita dah buat zikir, lama kelamaan dia akan jadi mudah, mudah dan mudah. Tak mula memang susah, tapi bila kita dah mula, insya-Allah dia akan jadi mudah. Kita boleh cuba tuan-tuan dan puan-puan. Sebab untuk ingat Allah Ta'ala ni dia bukan cerita, dia kena buat baru jadi. Baru kita dapat rasa. Macam orang baca Quran, kita tengok orang hafaz Quran, bagusnya dia hafal Quran, pandainya dia. Tetapi kita tak pernah tahu macam mana susah payahnya dia hafal Quran. Bagaimana susah payahnya dia mengulang Al-Quran. Kita tak pernah tahu. Tetapi itulah ranjaunya. Tetapi orang yang dah hafal Quran, ulang Al-Quran, kalau dia memang sungguh-sungguh hafal Al-Quran, ingat Al-Quran, tak menjadi keberatan untuk dia ulang Al-Quran. Yang jadi keberatan nak baca Quran, kita kan baca sikit lah mengantuk pula, baca sikit ada hal pula, itu kita kan? Tapi itu adalah permulaan. Nanti kita baca banyak-banyak, insya-Allah dia akan hilang. Itulah ujian kita nak melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala.
Itu tujuan kita adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidaklah akan bahagia di negeri abadi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan rasa cinta kepadanya. Dan tidak ada orang yang mencintainya kecuali orang yang ma'rifat kepadanya dengan memperbanyakkan zikir kepadanya. Jadi Imam Ghazali kata tak ada orang yang bahagia itu melainkan orang yang dapat meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam surah Al-Bayyinah, surah lazim kan kita baca dalam Qaddam tu ada kan. Surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru tu kan. Yang itu di hujung-hujung tu Allah Taala sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala meredai mereka dan mereka itu meredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak sampai ke situ. Para sahabat ini melakukan segala amalan yang telah diperintahkan kepada mereka, malah mereka buat bersungguh-sungguh hingga Allah Ta'ala kata, aku telah redha kepada mereka. Anak macam tu. Itu dah dapat keredaan Allah, dah dapat raih cinta daripada Allah. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Mereka redha kepada Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Hati kita ni nak tenang apabila kita dah dapat meraih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kembalilah kamu wahai roh yang tenang itu bersama dengan hamba-hambaku. Hamba-hambaku ni termasuklah para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga aku. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nakkan kita ini kembali kepadanya dengan hati yang penuh tenang. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang telah memenuhi apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita boleh sampai ke peringkat itu. Bukanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut sesuatu perkara tetapi tak ada jalannya, tak ada. Semuanya ada jalan, dah ada disebutkan. Cuma kita nak buat ataupun tak buat saja. Orang yang cinta itu adalah orang yang ma'rifah kepadanya, hati yang telah menjadi tenang. Macam mana nak tahu orang itu menjadi tenang? Kerana dia sentiasa memperbanyakkan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita sebutkan tadi. Apa beza zikir dengan amalan ibadat yang lain? Amal ibadat lain kita buat dan kita cepat penat. Sampai masa kita penat, kita tak boleh nak buat dah. Kadang-kadang kita rasa terlalu bosan. Sebab apa? Semayang, lepas semayang, berapa rakaat aku nak semayang? Kan 1000 rakaat lepas tu nak buat apa pula? Baca Quran pun dah sampai masa penat dah. Yang tak penat tuan-tuan, zikir. Terutamanya zikir dalam hati. Kalau zikir kat mulut pun boleh jadi penat juga. Berbuih-buih mulut dah. Tapi kalau zikir dalam hati, kita berjalan, kita bawa kereta, kita buat apa saja hati kita berzikir. Allah, Allah, Allah. Itu adalah ibadat yang tidak ada had. Dan inilah yang disebutkan zikir yang boleh kita perbanyak-banyakkan. Maknanya boleh berzikir sampai banyak mana sekalipun boleh. Nak berselawat dalam hati boleh, nak berzikir dalam hati boleh. Ada setengah orang yang ulang Quran ni, dia ulang dalam hati. Dia tak ulang pakai mulut. Kalau ulang pakai mulut ni lambat. Kalau ulang dalam hati dia laju sikit.
Bukan laju sikit, laju banyak. Disebutkan bahawa Imam Syafi'i ulang Al-Quran sehari 2 kali. Khatam Quran, khatam 2 kali sehari. Itu bukan dengan mulut lah, tentu dalam hati. Tapi laju-laju dia baca, dia faham. Imam Syafi'i kata, tidak ada sekali pun aku baca Al-Quran, aku tak dapat apa-apa. Tak ada. Mesti setiap kali aku baca Quran, macam-macam aku dapat. Aku faham makna berbeza-beza. Itu tanda apa? Tanda Allah Ta'ala merestui apa yang dia buat. Dia berikan kefahaman. Disebabkan dia bersungguh-sungguh. Begitu. Makrifat dan cinta tidak akan diperolehi kecuali dengan pemikiran dan zikir yang terus-menerus. Perlunya zikir itu terus-menerus. Sembahyang, habis sembahyang, nak buat apa? Zikirlah. Bila kita zikir, terus-menerus. Hati kita terus berzikir Allah, Allah. Dalam sembahyang tadi pun kita berzikir juga kerana pokok dalam sembahyang itu adalah zikir. Zikir. Kerana maksud zikir yang diterjemahkan itu adalah khusyuk. Sembahyang ni, tuntutan dalam sembahyang adalah khusyuk. Jadi kita berzikir dalam sembahyang, luar sembahyang pun kita berzikir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbesarkan fadilat berzikir ini apabila Allah Ta'ala sebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu akan mencegah diri kita dari melakukan segala dosa kecil dan dosa besar. Wala dzikrullahi akbar. Sudah pastilah kalau kamu tahu zikir kepada Allah Ta'ala itu lebih memberi kesan. Kesannya sangat besar. Sebab itu diasas kepada sembahyang itu adalah zikir. Aqimis salata lidzikri. Wahai Musa, wahai Nabi Musa, hendaklah kamu tunaikan solat untuk mengingati aku. Kan asas dia sembahyang itu adalah ingat Allah. Jadi dalam sembahyang pun kita ingat Allah, luar sembahyang pun kita kena ingat Allah. Disiplin kita sebagai seorang Islam adalah sembahyang. Sembahyang itu adalah asas kepada perjalanan kehidupan kita. Sepatutnya begitu. Kalau asasnya zikir dalam sembahyang, di luar sembahyang kena berzikir. Waktu kita sembahyang, kita kena jaga kebersihan. Luar sembahyang kena bersih juga. Dalam sembahyang kita kena ikut imam. Tak boleh bawa sendiri. Jadi di luar sembahyang kita kena ada imam kita juga. Dalam sembahyang kita tak boleh bercakap merapu. Batal sembahyang, di luar sembahyang pun jangan cakap merapu. Itu kan asas. Sebab itu disebutkan sembahyang tu as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Jadi asas dalam sembahyang, perkara yang penting dalam sembahyang itu adalah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang dan luar sembahyang. Zikir tidak boleh terus menerus dalam hati kecuali dengan pembangkit ingatan, iaitu ibadah-ibadah yang memakan waktu secara terus menerus. Maksudnya zikir itu tak akan boleh datang sendiri. Melainkan kita tambahkan dengan perkara-perkara lain juga. Buat amal-amal soleh yang lain. Dia akan membantu untuk kita mengingati Allah secara terus menerus. Perbezaan jenisnya merupakan tambahan pengaruh dalam pengingatan, mencegah kebosanan dan turunnya pengaruhnya terhadap hati secara terus-menerus hingga batas kebiasaan. Ini maksudnya apa? Zikir itu dia tidak akan boleh kita capai kepada tahap ingatan yang terus-menerus melainkan kita amalkan.
Bila kita amalkan setiap hari, kita sebutkan tadi 20 minit, 30 minit, setiap hari kita ingat Allah, insya-Allah lama kelamaan dia akan tersemat dalam hati kita. Sebati dalam hati kita. Bila sebati dalam hati, dia adalah menjadi ingatan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tuntutan. Allah Ta'ala sebutkan, Ya ayuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu memperbanyakkan ingat kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Dia bukan suruh ingat saja, ingat sebanyak-banyaknya, pagi dan petang. Ulama kata pagi dan petang itu mewakili sepanjang masa yang disebutkan bukrah, asila petang. Jadi waktu pagi dan petang itu merangkumi segala masa, sama ada waktu siang ataupun waktu malam, kamu hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada masa tertentu. Betul, jika kamu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tenggelam di dalamnya, maka kamu tidak memerlukan urutan wirid. Akan tetapi wiridmu itu hanya satu, iaitu tetap selalu dalam zikir. Namun aku tidak melihatmu seperti itu. Sesungguhnya hal itu adalah perkara yang paling utama. Jika kamu tidak berduka dan tak dapat berfikir sihat, maka kamu mesti mengurut wiridmu. Salah satu wiridmu adalah pada waktu kamu baru bangun tidur hingga terbit matahari. Kamu mesti menggabungkan dalam waktu yang mulia ini setelah selesai solat antara zikir, doa dan membaca Al-Quran dan berfikir. Sesungguhnya setiap bentuk memiliki kesan yang berbeza dalam menerangi hati. Kamu boleh tahu caranya dan perinciannya dalam buku kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Tartibul Awrad. Imam Ghazali tulis. Imam Ghazali cadangkan dan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah dan Tartibul Awrad. Bidayatul Hidayah, permulaan menuju hidayah. Kitab yang kedua yang disebutkan Tartibul Awrad, susunan zikir, apa yang perlu kita lakukan. Ini cadangan Imam Ghazali. Cadangan Imam Ghazali ini berdasarkan kepada hadis Nabi dan ayat-ayat Quran yang menyatakan kepentingan zikir. Kepentingan zikir ini diutamakan pada waktu pagi. Sebelum subuh beberapa setengah jam sebelum subuh contohnya, macam waktu sahur disuruh ataupun digalakkan kepada kita berzikir pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala puji orang-orang beriman yang beristighfar pada waktu sahur. Kemudian pada waktu subuh, lepas sembahyang subuh kita berwirid macam biasa. Wirid macam biasa, kita selesaikan apa yang patut dilakukan pada waktu lepas subuh. Kalau kita tak ada kerja, di zaman kita ni kerja masuk pukul 8, tempat kerja bukan dekat-dekat, jam dan sebagainya, tak apalah. Tapi kalau ada masa, Imam Ghazali kata, sebaik-baiknya lepas subuh ini jangan kita buat benda lain melainkan kita berzikir. Berzikir. Macam saya sebut tadi lah. Zikir tu tetapkan lepas subuh. Contohnya 20 minit. Sebaik-baik punya begitu. 20 minit, 30 minit. Doktor pun nasihat kat kita. Nak sihat tubuh badan, sehari semalam jangan kita skip daripada kita beriadah, kan, kita bersenam sikit, paling kurang 20 minit ataupun 10,000 langkah. Tu ada. Kalau dalam amalan zahir kita untuk kita sihat tubuh badan kita, disarankan kita untuk kita bersenam, itu zahir kita, tubuh badan kita. Begitu juga perkara yang batin, ruh kita memerlukan latihan, memerlukan senaman. Senaman dia ialah hendaklah kita berzikir sekurang-kurangnya 20 minit.
mudah kita nak ingat, mudah kita nak faham. Tapi kita lebih percaya cakap doktor. Sebab apa? Sebab nak sihat tubuh badan. Sedangkan roh kita lagi memerlukan. Dan roh kita itu lebih utama. Kerana roh kita itu akan sambut kita di akhirat nanti. Tubuh badan kita bersenamlah banyak mana sekalipun, umur kita pun tak panjang mana. 100 tahun. Paling panjang lah. Kalau kita sebut sekarang, kalau 100 tahun tu dah hebat lah. Panjang sangat dah umurnya. Kan? Jadi itu pun disuruh kepada kita bersenam. Hari-hari bersenam. Jadi apa salahnya? Kita bersenam roh kita dengan memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan zikir Allah. 20 minit je tuan-tuan. Contohlah. Buat banyak lagi bagus. Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya pernah cuba. Zikir lepas subuh. 20 minit ni cukup kita zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali, insya-Allah cukup. Saya dah buat dah. Pernah buat. Cukup 1000 kali. Boleh buat tuan-tuan. Yang paling baik juga bukan waktu pagi je, waktu petang lepas maghrib. Kan? Lepas habis maghrib sambil-sambil tuan-tuan perempuan dengar. Fikir juga, pegang tasbih la ilaha illallah, sambil-sambil dengar ceramah ke kuliah ke kan, boleh, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana kita nak membiasakan hati kita itu ingat Allah. Bila kita dah ingat Allah, Allah Ta'ala akan pelihara kita. La ilaha illallahu hisni. Bila kita ucap la ilaha illallah, Allah Ta'ala kata, kamu dalam peliharaan aku. Dalam penjagaan aku. Kita nak tak dalam penjagaan Allah Ta'ala? Banyakkan zikir la ilaha illallah. Allah Ta'ala pelihara kita. Kalau Allah Ta'ala pelihara kita, tentulah Allah Ta'ala akan beri kepada kita apa yang kita nak, apa yang kita suka. Kita ni lebih suka apa? Berdoa. Kan? Doa kepada ya Allah, aku nak sekian, aku nak sekian. Tapi kalau kita berzikir, Allah Ta'ala berikan apa yang kita nak. Tak payah sebut pun tak apa. Sebab apa? Dia Tuhan yang menjadikan kita. Bila kita taat kepada dia, kita banyakkan berzikir kepada dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada kita apa yang kita nak. Itu kita nak. Demikian pula yang kamu lakukan antara waktu terbit matahari hingga tengah hari. Ada zikir-zikir yang tertentu. Antara tengah hari hingga maghrib, antara maghrib dan isyak. Kerana itu adalah waktu-waktu yang utama. Sesungguhnya semangat hanya terlaksana dengan membezakan wirid pada setiap waktu agar kamu memiliki peribadatan yang berbeza pada setiap waktu yang kamu dapat beralih dari satu ibadah ke ibadah-ibadah yang lain. Dalam pengajaran ataupun Imam Ghazali yang memberikan saranan, ada pelbagai bentuk zikir yang diberikan. Dan zikir-zikir itu dia pelbagai kan, kerana takut kita ni cepat cepat jemu. Tapi ulama sufi selain daripada beliau kata tak apa kita menggunakan sirah ataupun lafaz yang tertentu yang selesa dengan kita guna sepanjang masa pun dah okey, tak ada masalah. Tetapi kalau kita jemu dengan zikir yang satu, kita boleh pilih. Aku dah zikir la ilaha illallah, aku nak selawat pula, aku nak bertasbih pula, tak ada masalah. Tapi masa tu 20 minit 20 minit siang, 20 minit malam. Tu senang Sebab apa? Sebab doktor pun kata 20 minit. Kan mudah kita nak ingat. Dia lagi banyak lagi bagus kan. Ini bila kamu termasuk ahli ibadah. Jika kamu seorang guru atau pelajar, maka bersibuk diri dengan hal itu lebih baik daripada tengah hari dan lebih mulia daripada ibadah jasmani. Sebab dasar agama adalah ilmu
yang dengannya tercapai pengagungan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat yang bersumberkan dari kasih sayang kepada makhluknya. Kalau kita ada kerja, kita jadi seorang pelajar, belajar menuntut ilmu, itu adalah tuntutan yang lebih utama. Tapi jangan lupa zikir pada masa kita bekerja sekalipun. Kita sambung lepas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit lagi. Asas agama adalah ilmu yang dengannya tercapai pengagungan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat yang bersumberkan dari kasih sayang kepada makhluk. Walaupun kita disarankan supaya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berzikir tu seolah-olahnya benda lain tak buat dah. Duduk kat masjid, duduk kat rumah pegang tasbih je kan. Tak bergerak, tak buat apa-apa lah. Hanya kita tumpukan kepada zikir, baca Al-Quran, tafakkur, melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita belajar ataupun kita bekerja, kita terhalang untuk kita nak melakukan zikir seperti yang disarankan. Cumanya ulama telah memberikan garis panduan supaya kita tidak meninggalkan zikir dalam apa-apa jua sekalipun kita lakukan, aktiviti yang kita lakukan, maka mereka membahagikan zikir ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertamanya ialah yang disebut sebagai zikir darajat. Zikir darajat ni dipanggil juga zikir khusus yang kita sebutkan tadi. 20 minit setiap hari. Zikirlah la ilaha illallah ke apa ke kan. Lawat Nabi. Kemudian zikir yang kedua dipanggil sebagai zikir hasanat. Zikir hasanat ini adalah zikir umum. Zikir umum ini dia tidak terikat dengan zikir khusus tadi. Yang wajib kita buat zikir khusus. Dan di masa-masa yang lapang lain, kita buat zikir yang dinamakan sebagai zikir hasanat. Zikir hasanat ini kita boleh berzikir secara umum sahaja. Sambil-sambil kita memasak, sambil-sambil kita berjalan, sambil-sambil kita bekerja, sambil kita buat apa sahaja, kita berzikir. Sama ada di mulut ataupun dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, itu sembahyang Jumaat, kamu bertebaranlah atas muka bumi, buatlah apa saja yang kamu nak buat. Apa saja urusan yang kamu nak buat, nak bekerja, nak buat apa, buat. Tak ada masalah. Jangan lupa, kamu hendaklah ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Walaupun kita bekerja, walaupun kita buat apa sahaja, hendaklah ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Semoga dengan kamu mengingati Allah yang banyak itu, kamu akan beroleh kejayaan. La'allakum tuflihun. Allah Ta'ala selalu ikatkan zikir ini dengan kejayaan. Kerana kejayaan yang hakiki itu adalah orang yang berjaya mengikatkan hatinya kepada Allah Ta'ala.
Tujuannya apa? Tujuannya kita hendak ingat sentiasa kepada Allah Ta'ala. Zahir batin kita. Bila zahir batin kita ini terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tindak tanduk kita akan jadi baik. Itu yang kita nak. Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, sebagainya akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga kamu berkeluarga dan bekerja, maka berusahalah memenuhi hak-hak keluarga dengan kerja yang halal. Lebih utama daripada ibadah jasmani. Lebih baik daripada kita menghabiskan masa duduk di masjid ataupun di surau ataupun di rumah berzikir je begitu. Itu tak digalakkan. Sebab ada keperluan yang lebih utama. Menyara hidup, mencari nafkah dan sebagainya. Yang pentingnya 20 minit. Senang nak sebut. Zikir 20 minit. Zikir khusus setiap hari. Itu jangan tinggalkan. Akan tetapi secara keseluruhan tidak layak untuk kosongkan hati mengingati Allah. Yang kita sebutkan tadi, walaupun kita melakukan perkara-perkara, aktiviti-aktiviti yang kena kita buat. Tapi hati kita sentiasa ingat Allah Ta'ala. Bahkan kamu mesti berlaku seperti seorang kekasih yang sentiasa memikirkan kekasihnya. Imam Ghazali kata, kita buat umpama kita sentiasa ingat Allah ni macam kita teringat je Tuhan. Ingat je Tuhan. Sepanjang masa ingat je Tuhan. Ingat kekasih kita. Kan? Orang bercinta, dia teringat kekasih dia. Dia didorong pada satu kesibukan dari pelbagai kesibukan untuk waktunya yang sempit sehingga dia beramal dengan jasmani. Jadi walaupun pergerakan dia melakukan pelbagai aktiviti, pelbagai urusan, tapi hatinya ingat kepada Allah. Ikat hati kita. Namun hatinya tidak pernah bersama pekerjaannya, melainkan dia tetap hadir dengan hati bersama kekasihnya. Ingat Allah Ta'ala semata-mata. Ingat Allah. Buatlah apa sahaja, ingat Allah. Allah Ta'ala akan berikan hidayah. Kita kalau buat sesuatu dengan berzikir, Allah Ta'ala akan berikan hidayah kat kita. Hidayah ni dia berupa apa yang kita buat itu mendapat restu daripada Allah dan mudah. Mudah urusan kita. Orang nak marah pun tak jadi nak marah. Sebab apa? Tuhan punya urusan. Bila kita buat sesuatu perkara dengan zikir, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Diriwayatkan dari Abu Hasan Al-Jurjani bahawa dia bekerja dengan skop terus-menerus dan aku bukan berkata kita diberi tangan, lidah dan hati. Tangan untuk bekerja, lidah untuk manusia, hati untuk Allah. Dibahagikan. Tangan, lidah, hati. Kita ada tangan, lidah, hati. Tangan bekerja. Lidah untuk manusia bercakap. Hati untuk Allah. Kami cukupkan hingga di sini dalam pembahagian ketaatan lahiriah. Semoga mencukupi insya-Allah. Imam Ghazali menegaskan di sini bahawa seperti mana yang disebut oleh Hasan Al-Jurjani, kita ada panca indera, kita ada benda yang kita boleh gunakan untuk pekerjaan harian kita. Kita ada tangan, ada mulut, ada hati. Bekerja dengan tangan, kemudian kerja dengan tangan, lidah untuk bercakap dengan orang, hati kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akal kita pun menjadi tajam. Idea kita pun jadi lebih bernas. Dia begitu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Imam Ghazali kata, untuk kita meraih apa yang Allah Ta'ala kehendaki iaitu keredaannya, hendaklah kita memperbanyakkan zikrullah. Ini bukan cakap tuan-tuan dan puan. Ini kena buat. Di zaman Nabi, para sahabat buat. Kemudian zaman kita ini kena terangkan macam mana para sahabat buat. Macam mana
apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita cakap. Cakap ni bukan cakap, tapi kita kena buat, tuan-tuan. Benda ni tidak akan berlaku melainkan kita buat. Bila kita buat, itulah sebenarnya harapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak banyak, tuan-tuan. 20 minit satu hari. Kita konsisten, kita terus menerus buat zikir pagi petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita dapat kita beramal dengan zikrullah, dapat kita beramal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita sempurnakan amal ibadat kita. Mudah-mudahan Allah Taala redai kita. Mudah-mudahan Allah Taala tuliskan kepada kita amal-amal yang kita lakukan itu sebagai ganjaran kita di akhirat nanti. Setakat itu dulu, tuan-tuan dan puan, untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu 10 perkara yang berkait ataupun 10 prinsip yang berkait dengan membersihkan hati dan sifat tercela. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina وذو الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ووسع عبادك المقلين واكتب النجاح الامتحانين واشف مرضى وعافي المبتلى ورد شاردنا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.